KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang bersama saya Faiz Syahmi, Didik TV KPM. Untuk hari ini kita bersama-sama dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Dan hari ini sebenarnya kita akan berdiskusi berkenaan dengan maklumat kepada guru untuk mereka membina hala tuju mereka, sama ada menjadi seorang guru biasa maupun pensyarah ataupun seorang yang berjaya dalam perkhidmatan profesion seorang guru. Dan pastinya hari ini kita membawakan seorang tetamu yang cukup istimewa. Kita persilakan Cikgu Haji Syafruddin bin Haji Ali Hussein, Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Sihat Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama saya hari ini seorang figura yang sangat hebat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan hari ini cukup istimewa. Sebenarnya Cikgu, kita akan berdiskusi berkenaan dengan satu anugerah, iaitu Anugerah Princess Mahacakri tahun 2023. Jadi sebelum itu, sebagai pengenalan, apakah ia sebenarnya APMC ini? Silakan Cikgu. Okey. Pertamanya juga ambil kesempatan sini untuk ucapkan terima kasih pada IFAM dan juga TV Didik kerana telah menjemput Cikgu lah. Sama-sama. Dan ini merupakan satu kesempatan yang baiklah pada kita di Jemaah Nazir sebagai urus setia untuk mempromosikan Anugerah Princess Mahacakri ini. Dan untuk makluman semua, Anugerah Princess Mahacakri tahun 2023 ini merupakan satu anugerah Princess Mahacakri, di mana Princess Mahacakri Thailand daripada Thailand telah bersetuju untuk menganugerahkan kepada guru-guru di negara ASEAN dan juga di Timor Leste. Baik. Jadi kalau kita lihat di situ ada negara ASEAN dan satu campur Timor Leste. Jadi pemenang ini adalah terdiri daripada guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah ataupun mereka yang terlibat dalam institusi pendidikan yang wibawa dan akan dianugerahkan oleh Princess Mahacakri dengan anugerah-anugerah seperti wang tunai sebanyak $10,000. $10,000? InsyaAllah banyak tu ya. Lepas tu pingat emas, lepas tu dia akan juga beri CJ penghargaan dan sebagainya. Dan jadi kalau kita lihat ini merupakan satu penghargaan lah, penghargaan dan juga pengiktirafan yang diberi oleh Princess Mahacakri, iaitu adik kedua kepada Raja Thailand sekarang ini. Dan mereka telah melakukan ini sejak tahun 2015 lagi. 2015, lebih kurang 7 tahun yang lalu lah ya. Jadi dan untuk maklumat Irfan dan juga penonton, kalau kita lihat dari segi itu, kita telah mempunyai beberapa pemenang sebelum ini, iaitu 4 orang pemenang. Dan sebenarnya pertandingan ini diadakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Baik Cikgu, untuk kita bercerita lebih lanjut, mungkin Cikgu boleh ceritakan antara mereka insan-insan yang telah berjaya mendapat anugerah ini. Okey, seperti mana yang Cikgu kata tadi, kita telah mulakan penganugerahan ini daripada tahun 2015 lagi. Jadi sepanjang anugerah ini kita telah mendapat 4 orang pemenang lah yang telah diiktiraf oleh Princess Mahacakri ini. Jadi yang pertama ialah Cik Zainuddin bin Zakaria, iaitu daripada sekolah SMK Bukit Maluri, Kuala Lumpur tahun 2015, dan itu diikuti oleh Puan Hajah Sarip Hambung daripada sekolah Imtiaz Yayasan Terengganu pada tahun 2017, dan diikuti oleh Puan K.A. Raziah, iaitu daripada sekolah SMK Panji Kelantan tahun 2019, dan juga Nohelmi bin Abdul Muttalib daripada SMK Jolun Kedah. Jadi kalau kita lihat yang ketiga pemenang sebelum ini, mereka menerima anugerah di Bangkok lah, di Thailand. Baik. Tetapi Cikgu Nohelmi saja, beliau menerima anugerah di konsulat Thailand. Jadi disebabkan oleh pandemik. Sebab tu jadi beliau tidak berkesempatan untuk ke Bangkok lah untuk menerima. Tapi walaupun mana pun penganugerahan itu tetap diteruskan. Jadi ini merupakan satu kelebihan kepada pemenang-pemenang anugerah tersebut. Baik Cikgu. Dan sekarang ini mungkin cikgu-cikgu di luar sana tertanya-tanya bagaimanakah untuk mereka memohon untuk mendapatkan anugerah APMC ini. Mungkin Cikgu boleh ceritakan dari segi syarat permohonan. Okey. Kalau kita lihat syarat permohonan ini sebenarnya
merupakan syarat-syarat permohonan yang biasa, termasuklah untuk GCPC atau guru cemerlang, pensyarah cemerlang ataupun penganugerahan yang lain. Yang pertama ialah sudah tentulah mereka ini merupakan warga negara Malaysia. Itu paling wajib lah. Dan mereka juga ialah pejabat awam. Betul. Yang bekerja dengan perkhidmatan awam, dan sudah tentu mereka berkhidmat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi walaupun begitu, kita sangat menegaskan kepada keadaan di mana semua calon-calon yang memohon ini mesti terlepas daripada tindakan tata tertib. Bahkan kita akan membuat saringan kepada jabatan, kepada bahagian untuk mengetahui sama ada calon-calon ini mempunyai proceeding ataupun dalam siasatan ataupun sedang diperhatikan, disebabkan oleh perkara-perkara yang tak sepatutnya mereka lakukan. Sebagai guru, sebagai pensyarah, kerana mereka merupakan suri teladan yang akan membawa, macam cikgu kata tadi, membawa imej Malaysia, membawa imej guru, membawa imej perkhidmatan awam. Jadi itu merupakan syarat tapisan yang paling ketat lah yang kita laksanakan. Dan mereka mesti berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun dan mempunyai baki perkhidmatan mesti kurang dalam 5 tahun lagi. 5 tahun baki. Maksudnya contohnya kalau macam cikgu, Ya. cikgu tak layak lah. Tak layak. Tak sempat dah. Kerana cikgu ada baki dalam 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jadi maksudnya kalau katakan mereka mesti 5 tahun. Jadi dari segi perkhidmatan 10 tahun tadi memang cikgu dah lebih lah. Betul. Jadi mereka yang memenuhi syarat ini, maka mereka layak untuk memohon seperti mana yang kita kata dah. Sekurang-kurangnya 10 tahun perkhidmatan dan bakinya 5 tahun. 5 tahun. Okey, baik. Terima kasih cikgu atas penerangannya. Dan secara ringkas cikgu, berkenaan dengan kriteria lanjut untuk calon itu sendiri bagaimana? Seperti yang cikgu kata Ivan, kita melihat pemenang anugerah Mahir Cakri ini mereka yang sangat istimewa, dan mereka ni sebenarnya memberi impak yang besar kepada murid-murid ataupun memberi impak yang besar kepada institusi pendidikan yang mereka berkhidmat, ataupun mereka memberi sumbangan yang besar kepada komuniti ataupun masyarakat setempat, dan akhirnya mereka memberi sumbangan kepada negeri, negara. Itu yang kita mahukan. Jadi pada tahun ini, seperti mana tahun-tahun sebelum ini, kita nak melihat kepada guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah institusi ataupun warga perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia ni, mereka memberi impak kepada kesan-kesan yang positif. Mereka mempunyai konsisten dalam perkhidmatan mereka. Baik. Dan mereka merupakan role model. Itu yang paling penting. Apabila cikgu Kak tadi berkenaan dengan cikgu ni haruslah menjadi suri teladan kepada murid-murid dan juga menjadi seorang yang baik dari segi akhlaknya dan juga peribadinya untuk menjadi contoh yang baik kepada Malaysia. Jadi kita akan berhenti berehat dulu, kembali selepas ini dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Inilah dia Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamil, dan pastinya Irfan masih bersama dengan Cikgu Syafruddin di sini. Cikgu, katakanlah saya ni seorang guru yang ada 20 tahun pengalaman, tiada masalah tata tertib, dan bagaimana cara saya untuk memohon anugerah APMC ni? Silakan. Terima kasih Pak. Kita bermula pada tahun lepas, kita telah membuat untuk memudahkan, kita telah memudahkan urusan untuk pengisian permohonan ini. Kita membuat pautan seperti mana yang dipamerkan, maka guru-guru ataupun siapa saja yang daripada warga Kementerian Pendidikan, sama ada di sekolah ataupun di bahagian, mereka boleh mengisi borang itu melalui pautan yang kita sediakan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membenarkan jabatan dan juga bahagian mencalonkan
Mereka yang telah dikenal pasti. Kena pasti. Siapa yang Kerana layak? antara kriteria calon tadi, cikgu kata mereka yang telah menyumbang dan memenangi anugerah di peringkat kebangsaan. Kita prefer kalau boleh mereka yang telah menang anugerah di peringkat kebangsaan dalam masa tempoh 3 tahun yang kebelakang itu. Jadi bahagian-bahagian Kementerian Pendidikan ini telah mengenal pasti siapa yang calon-calon yang hendak dicalonkan. Baik. Dan juga jabatan juga telah mengenal pasti. Jadi calon mesti mengisi borang dan menghantar kepada GPN dan ataupun kepada bahagian-bahagian tersebut. Dan kita telah membawakan borang ini di dalam Facebook kita, dalam web Kementerian Pendidikan, dan kita juga telah menghantar borang permohonan dan surat-surat ini kepada pengarah-pengarah bahagian pada 6 Oktober baru-baru ini. Dan untuk makluman, borang ini hendaklah hantar kepada kita Rusia Jemaah Nazir sebelum 25 bulan 11 insya-Allah. Dan selepas itu kita akan membuat saringan-saringan. Jadi kalau kita lihat sangat penting bagi calon-calon ini, mereka yang berminat ini untuk mendapatkan dokumen mereka sebaik mungkin, supaya dokumen itu sebagai bukti ataupun evidence yang kita akan buat saringan nanti. Jadi kalau mereka gagal membuktikan kejayaan-kejayaan ataupun sumbangan-sumbangan seperti mana yang cikgu kata tadi, maka mereka mungkin tidak lepas dekat lapisan itu. Baik. Jadi sangat penting bagi mereka untuk membaca apakah garis-garis panduan ataukah keperluan-keperluan yang mereka perlu masukkan dalam pautan itu. Jadi cikgu, kita abadikan semua kejayaan kita dalam borang itu untuk kita memohon anugerah APMC. Dan pastinya nak tahu juga, apabila contohnya cikgu sudah menerima permohonan contoh dari saya lah, bagaimana pula dari segi proses penilaian? Okey, yang pertama ialah saringan tu. Saringan tu kita lihat, kalau kita lihat, kita sebenarnya di peringkat bahagian itu mereka akan melihat kepada sumbangan profesional. Okey, sumbangan profesional, pelibatan co-curriculum, pelibatan kurikulum, pelibatan komuniti mereka, itu yang pertama. Maksudnya mereka mempunyai senarai sumbangan yang begitu banyaklah. Pengalaman cikgu sebagai ketua Rusia, memang kita dapati persaingan sangat sengit. Okey, jadi dan yang kedua, mereka mesti mempunyai projek-projek inovasi pendidikan. Dan untuk makluman Ifan, kita di luar sana kita begitu ramai sekali guru-guru kita yang hebat. Yang telah memenangi anugerah-anugerah di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa, dan seharusnya mereka layak untuk mengisi permohonan untuk Mahacakri ini. Dan mereka juga kita lihat dari segi penulisan ataupun penerbitan. Maksudnya kita menyarankan guru-guru yang hebat ini supaya mereka sentiasa menulis supaya kita dapat berkongsi pengalaman kita hantar kepada orang lain dan sebagainya. Dan mereka kena senaraikan juga anugerah-anugerah yang mereka menangi. Jadi ini merupakan kriteria penilaian yang utama yang kita teliti supaya kita dapat mencari calon yang betul-betul layak yang akan mewakili Malaysia, insya-Allah. Insya-Allah cikgu. Baik. Dalam proses penilaian ada dua jenis penilaian, iaitu penilaian dokumen dan juga penilaian lapangan. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit. Okey, seperti mana yang biasa berlaku dalam penilaian. Yang pertama ialah kita melihat kepada dokumen. Saringan dokumen itu sangat penting. Dan kita akan mengambil masa yang begitu lama untuk menilai dokumen ini. Kerana kita tidak nak berlaku perkara-perkara yang seolah-olah kemenangan mereka itu tidak diiktiraf. Kerana ada juga kemenangan-kemenangan yang tidak diiktiraf. Jadi kita akan teliti betul. Kita akan teliti adakah kemenangan-kemenangan atau CJ tersebut atau apa-apa saja dokumen yang disertakan itu ialah mereka yang betul-betul genuine dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah saringan yang berdasarkan kepada pencerapan PDP. Yang ini sebagai guru ataupun sebagai pensyarah atau siapa saja, sudah tentulah kita menilai mereka berdasarkan apa yang berlaku dalam bilik darjah. Jadi kalau katakan markah mereka tu skor PDP mereka tinggi, maka kecerungan mereka terpilih itu sangat tinggilah. Okey, lepas tu kita akan ada temuduga calon. Kita akan bertemu duga dengan mereka, bertanya soalan dan sebagainya. Lepas tu mereka akan diberi peluang untuk membuat pembentangan.
pembentangan berdasar pada tajuk-tajuk atau berdasar pada projek-projek yang mereka buat, dan seterusnya kita akan membual pengetua dan juga grup SAR. Dan masa ini sebenarnya kita akan turun. Jemaah nanti akan turun. Okey. Kita akan turun kepada mereka yang terpilih dalam 5 yang terbaik. 5 yang terbaik. Lepas tu kita akan final pula kepada 3. 3 yang terbaik. Dan 3 yang terbaik itu maka kita akan bentang kepada Datuk KPM dan focal person timbalan KPM iaitu Dr. Rafi, dan mereka Dr. Rafi akan memutuskan, dan akhirnya kita akan dapat akuran daripada ataupun persetujuan daripada KPM. Dan kita juga melihat kepada temu bual kita kepada rakan sejawat mereka, Ifan. Kita juga temu bual murid mereka, dan akhirnya kita akan turun ke lapangan untuk melihat sumbangan yang mereka kata itu kepada komuniti. Komuniti itu maksudnya PIBG, masyarakat setempat dan sebagainya. Kerana dalam anugerah ini, inilah yang paling hebat sekali. Kerana berdasar pada yang cikgu tahu, selama cikgu berada di Jemaah Nazir, semua pemenang-pemenang antara mewakili negara masing-masing ini, mereka menggunakan duit kemenangan mereka itu untuk mereka melakukan projek seterusnya kepada masyarakat mereka. Ada menyediakan membina sekolah, ada membina kelas-kelas untuk mereka yang tadilah yang cikgu kata mereka yang mungkin terpinggir, tercicir dan sebagainya. Jadi sumbangan kepada komuniti ini merupakan elemen yang utama apabila kita turun dalam untuk membuat penilaian lapangan, insyaAllah. Itulah dia sebenarnya dari segi penilaian untuk guru-guru ni mendapat anugerah Princess Mahachakri. Bukan senang, tetapi memang ada guru yang betul-betul layak mendapatkan anugerah tersebut. Itulah dia. Terima kasih Cikgu atas penerangannya. Jadi kita akan berhenti berehat dulu, kembali selepas ini dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM, bersama saya Cikgu Syafruddin tentunya. Dan saya rasa Cikgu sekarang ni ramai guru-guru yang teruja macam mana mereka nak mohon APMC, dan nak tahu juga tempoh masanya Cikgu. Berapa lama nak mohon ni? Okey, Cikgu sebenarnya telah mendapat makluman tentang pengisian borang ini. Cikgu balik baru ni ke negeri cikgu, dan mereka telah menghantar, dia kata mereka telah mengisi borang ini, dan ada beberapa orang lagi di negeri yang juga telah mengisi. Jadi maksudnya kita telah membuat hebohan ini pada 7 Oktober baru ni. Okay. Kita telah menghantar surat kepada KPM, kepada pengarah-pengarah negeri, dan juga kita juga telah menghantar kepada pengarah-pengarah bahagian. Jadi dari segi hebohan itu cikgu rasa tidak masalah. Kerana kita dah masukkan dalam web dan sebagainya. Dan tarikh tutup itu ialah pada 25 November. Dan selepas pada tarikh tutup 25 November itu, kita terus turun untuk membuat penilaian. Tetapi masa ini kita hanya buat semakan dokumen. Kita akan melihat semakan dokumen sehinggalah kita tadi, cikgu kata tadi, kita akan membuat pilihan kepada 5 yang terbaik. Betul. Lepas tu akhirnya kita akan buat kepada 3 yang terbaik. 5, lepas tu akhirnya jadi 1. Satu sahaja. Jadi mereka ada lebih kurang dalam 50 hari untuk mereka mengisi borang itu, dan pada masa sama kita juga ada lebih kurang dalam 3 bulan untuk kita membuat penilaian dokumen dan juga penilaian di lapangan. Baik. Dan akhirnya kita terpaksa memukakan seorang calon yang akan mewakili Malaysia itu pada Sekretariat APMC pada Februari 2023. Februari 2023. Okay. Jadi di situ dah tahu dah siapa orangnya yang layak. Dan semasa kita tak boleh buat pengumuman selagi Sekretariat di APMC tidak menjelaskan mereka telah bersetuju dengan itu, walaupun apa yang kita telah. Pernah tak ada situasi di mana kita punya bahagian dah settle tapi APMC tak setuju? Tak pernah. Biasanya calon kita memang layak yang terbaik. Calon kita Ifan, cikgu, pengalaman cikgu 2 tahun di Jemaah Nazir, cikgu dapati persaingan sangat sengit. Perbezaan antara calon yang menjadi pemenang dengan mereka yang berada di nombor 2, nombor 3 itu sebenarnya sangat sedikit. Sangat tipis sangat sedikit. Dan pembezaannya kita lihat kebanyakan ialah kepada sumbangan itu. Sumbangan di peringkat komuniti dan juga kemenangan mereka di peringkat kebangsaan. Baik. Dan juga di peringkat antarabangsa. Dan satu lagi yang cikgu ingin masukkan, kebanyakan mereka bukan sahaja hebat
untuk menjadikan murid mereka hebat, tetapi mereka juga menjadikan rakan sejawat mereka hebat. Kerana sebagai contoh, mereka bila mereka cemerlang, mereka nak menjadikan rakan-rakan sekeliling sama cemerlang juga. Jadi inilah calon kita yang kita selalu dapat daripada 4 orang pemenang sebelum ini. Cikgu daripada Terengganu, Ifan. Cikgu kenal secara peribadi Cikgu Sarip Pambon, Cikgu kenal Helmi secara peribadi, Cikgu kenal Raziah secara peribadi, Zainuddin Cikgu kenal tapi tidak rapat, tapi tiga-tiga pemenang ini merupakan mereka yang kita boleh katakan sebagai ikon pendidikan di negeri masing-masing. Baik. Jadi mereka memang menjadi apa yang cikgu kata tadi, merupakan suri teladan, role model, dan pada masa sama pengiktirafan yang mereka dapat itu membanggakan Malaysia. Alhamdulillah. Baik, terima kasih cikgu, dan mungkin soalan terakhir untuk segmen kita pada hari ini, dan kata-kata akhir cikgu lah kepada mereka yang ingin memohon anugerah APMC ni, Princess Mahashakri, dan kata-kata akhir cikgu sebagai seorang yang figura hebat dalam KPM. Silakan cikgu. Cikgu ambil kesempatan di sini untuk meminta lah, merayu kepada guru-guru yang hebat yang ada, yang cikgu tahu berdasar pada pengalaman cikgu sebagai warga Kementerian Pendidikan, sebagai pengarah negeri, sebagai pengarah bahagian. Cikgu tahu kita mempunyai sejumlah guru yang besar, yang hebat di Malaysia ini. Jadi cikgu mohon supaya mereka mengambil peluang ini dengan mengisi borang yang seperti mana yang cikgu nyatakan itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, cikgu juga mengharapkan mereka memikirkan ataupun berfikir bagaimana mereka nak buat pemetangan, bagaimana mereka nak buat pembentangan inovasi komuniti dan sebagainya. Ini kan strategi. Strategi. Dan cikgu galakkan supaya mereka menghubungi rakan-rakan mereka yang telah memenangi, supaya mereka dapat gambaran bagaimana sebenarnya tentang penilaian dan sebagainya. Yang ketiga ialah cikgu mengharapkan mereka juga mendapat bimbingan daripada bahagian-bahagian. Kerana sekolah kita ni ada di bawah bahagian-bahagian tertentu. Ada yang di bawah BLTV, ada di bawah SBP, ada di bawah bahagian pengurusan sekolah harian, ada di bawah BPI. Jadi dia bergantung kepada ada matrikulasi, ada IPG. Jadi mereka juga sebenarnya mempunyai kepakaran untuk memberi bimbingan. Selain pada kita lah di Jemaah Nazir, kita terbuka untuk kita membimbing mereka bagaimana dalam pengisian borang, dan juga bagaimana kalau mereka telah berjaya, bagaimana mereka akan membuat pembentangan dan sebagainya. Jadi inilah merupakan peluang, dan kita juga menyediakan helpdesk lah untuk membantu mereka jika ada mereka masalah, seperti mana yang kita pamerkan sekarang ini nombor telefonnya. Dan kita sebenarnya ialah sekarang ini, Ifan, mereka waktu pejabat saja. Betul. Tetapi mereka sebenarnya ada nombor handphone pegawai-pegawai kita yang boleh dihubungi lah bila-bila masa saja. Bila-bila masa saja. Dengan WhatsApp, dengan Telegram dan sebagainya. Kalau katakan mereka ada pertanyaan, mereka boleh hubungi ataupun boleh email kepada kita, dan kita cuba akan memberi bimbingan kepada mereka. Jadi ini merupakan peluang kepada kita untuk kita menobatkan pendidikan kita. Jadi cikgu merayu kepada mereka supaya mengambil peluang ini, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Syafruddin, Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia. Satu perkongsian yang cukup menarik berkaitan dengan anugerah Princess Mahashakri tahun 2023. Saya yakin percaya cikgu sekarang ni memang semua tengah mengisi borang. Insya-Allah. Dan kepada mereka kita nantikan siapa pula gerangan pemenang anugerah ini pada tahun yang berikutnya, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Didik TV KPM